Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati, InsyaAllah malam ini kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga, anjuran Masjid Ibn Abbas Taman Ibu Kota menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jur hafizahullah ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 232 ya, 232. Renungan Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa mayat, ya, yakni orang yang telah meninggal dunia, boleh mendapat manfaat dari amalan orang yang hidup. Ya. Jadi ini hanya satu bahagian yang kecil daripada topik yang besar, bermula dari muka surat 224, iaitu menjawab kekeliruan yang bermain dalam pemikiran sebahagian umat Islam, iaitu tentang isu sampaikah pahala doa, bacaan Al-Quran, tahlil dan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ada sebahagian umat Islam, mereka melarang kita dari membaca Al-Quran untuk orang mati, kerana kata dia sia-sia, ya, orang mati itu tak dapat apa-apa. Dan bahkan dia mengatakan itulah pegangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu melarang orang daripada membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini adalah pandangan yang keliru, kerana paling-paling yang berlaku perbincangan di kalangan para ulama bukan adakah boleh atau tak boleh kita baca Al-Quran untuk orang mati. Yang itu sepakat boleh, ya, kita baca Quran, niat kita ini adalah pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Cuma ada diriwayatkan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang mati. Hanya kan orang baca Quran itu yang dapat pahala, bukan berarti dia baca Quran itu haram, tidak. Jadi khilaf antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan tiga mazhab yang lain adalah kalau baca Quran bagi pihak si mati, pahala tu untuk orang mati ke hanya untuk orang hidup saja. Tiga mazhab kata sampai kepada orang mati. Riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak, pahala itu untuk orang baca, tak sampai kepada orang mati. Tetapi pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini dihuraikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Al-Nusairi rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu
itu hanya pertama kalau dibaca tanpa diniatkan. Kalau diniatkan sampai. Yang kedua, dibaca Al-Quran itu untuk si mati tapi tidak didoakan. Kalau didoakan seumpama yang dilakukan dalam masyarakat kita setelah selesai bertahlil dan sebagainya, lalu orang itu berdoa Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Quran dan seterusnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah kami baca daripada Al-Quran dan juga tahlil, selawat dan sebagainya itu kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka sampai. Ataupun sekiranya tidak dibaca di sisi mayat, tidak dibaca berhampiran dengan mayat. Adapun kalau dibaca di sisi mayat, sama ada mayat yang telah dikuburkan ataupun sebelum dikebumikan, maka di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Imam Syafi'i menggalakkan kalau dikhatamkan Al-Quran di sisi kuburan. Mana ada orang mati, kita baca Al-Quran di sisi kubur sampai khatam. Kerana bacaan-bacaan Al-Quran itu memberi manfaat kepada orang hidup dan juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Lalu dalam kuliah yang lalu, kita telah lihat dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa doa dan sebagainya itu memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Tidak semestinya doa anak si mati sahaja. Ada sebagian umat Islam menyangkakan hanya doa anak si mati sahaja memberi manfaat kepada dia. Doa orang lain tidak bermanfaat. Ini tidak benar. Yang cerita doa anak yang soleh itu adalah termasuk amalan si mati yang tak putus dengan kematian dia. Kan Nabi SAW memberitahu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya, amalan si mati. Amalan orang lain yang hidup tidak terputus, dan kalau diniatkan bagi pihak si mati, itu pahalanya sampai. Yang terputus adalah amalan si mati. Dengan kematian dia habis. Kalau dahulu dia rajin baca Quran, dah mati tak ada lagi lah pahala baca Quran. Kalau dahulu dia rajin menjamu makan, dah dia mati, dah tak ada lagi lah pahala tu. Kecuali dari tiga, kerana tiga ini adalah amalan ketika hidup yang berpanjangan manfaat dia. Iaitu yang pertama adalah sedekah jariah. Dia sedekah misalnya untuk bina masjid, untuk bina sekolah, untuk bina hospital, untuk bina jalan. Jadi selagi mana hasil daripada sedekah dia itu dimanfaatkan oleh manusia, maka pahala itu berjalan. Kerana dia ada connection direct dengan amalan dia ketika hidup. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat akan dia. Jadi ketika hidup dia mengajar orang solat, mengajar orang baca Al-Quran. Lepas dia meninggal, orang guna ilmu dia. Atau mengajar fiqh, mengajar tasawuf, akidah dan sebagainya. Jadi itu dianggap amalan dia, pahala terus berjalan walaupun dia telah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi anak yang soleh ni seperti amal orang itu juga. Kerana dengan sebab dia daripada awal lagi memilih ibu yang baik untuk anak dia, mendoakan kebaikan ketika bersama dengan isteri, mendidik anak dia dan sebagainya, maka anak yang soleh itu dianggap sebagai amalan dia walaupun dia telah mati. Tidak bermakna lain daripada anak kalau berdoa tidak ada manfaat. Kita ambil contoh yang paling mudah. Kita umat Islam disyariatkan melakukan solat jenazah, fardu kifayah. Bila ada orang Islam mati, mesti diuruskan, disembahyangkan dan sebagainya oleh sebahagian daripada ahli masyarakat, kalau tidak semua berdosa. Antara yang kita disuruh lakukan dalam solat jenazah selain daripada Fatihah dan selawat adalah ad-doa lil mayyit. Kita itu disuruh mendoakan orang mati, paling-paling tidak Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah bagi dia, ataupun Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau panjang sikit wa'afihi wa'fu anhu. Kalau panjang lagi wa akrim nuzulahu wasib madkhalahu dan seterusnya. Jadi bila disyariatkan kita mendoakan orang mati, tak mungkinlah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sesuatu yang sia-sia. Allah suruh kita doakan orang mati, tapi sebenarnya doa tu tak ada makna pun, tak ada memberi manfaat pun kepada dia, tak mungkin.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan, pastilah apa yang disyariatkan oleh Allah itu memberi manfaat. Kemudian dalam hadis orang lelaki yang menceritakan tentang ibunya telah meninggal dunia, adakah patut dia bersedekah bagi pihak ibu dia? Jadi kalau sedekah bagi pihak orang mati, ini tidak ada khilaf. Kalau kita bincang isu baca Quran tadi, masih ada qil wa qal, masih ada pandangan begini begitu. Tapi kalau sedekah bagi pihak si mati, itu sepakat para ulama mengatakan pahalanya jadi bagi pihak si mati, ya. Dengan hadis yang jelas ini tidak ada khilaf. Maka kalau ada orang nak buat kenduri, diistilahkan dalam masyarakat kita kenduri arwah. Kenapa? Kerana dijamu orang makan selepas kematian. Maka orang itu kena ada ilmu juga, bukan hanya dia buat tiru-tiru amalan masyarakat. Nanti orang kata apa pula kalau tak buat. Bukan begitu. Orang yang nak buat itu dia kena niat bahawa dia sedang bersedekah makanan bagi pihak si mati. Jadi yang itu ulama semua terima bahawa pahala itu jadi bagi si mati. Kemudian kita telah terangkan, ya, kekeliruan tentang memahami ayat suci Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada bagi seorang kecuali apa yang dia telah kerjakan, ya. Dari muka surat 227 kita telah terangkan, ya. Di muka surat 229, ya, hadis yang kita sebutkan tadi juga telah kita terangkan. Pendapat ulama, di muka surat 230 disebutkan dalam Fathul Mu'in pada Hamish I'anatul Talibin, wa tanfa'u mayyitan min warisin wa ghairihi sadaqatun anhu wa minha waqfun li mushafin wa ghairihi wa bina'u masjidin wa hafru bi'rin wa gharsu syajarin minhu fi hayatihi aw min ghairihi anhu ba'da mautihi wa du'a'in lahu ijma'ah, dan memberi manfaat kepada mayat, yakni kepada orang mati, iaitu daripada warisnya itu sedekah, atau orang lain selain pada waris dia. Kalau waris dia sedekah bagi pihak dia, beri manfaat kepada dia, ataupun bukan waris dia, mungkin kawan dia, mungkin orang yang mengaji dengan dia, lepas dia meninggal, orang ni bersedekah niat bagi pihak orang tadi, itu memberi manfaat. Ataupun wakaf mushaf Al-Quran, atau wakaf lain daripada itu, ataupun bina masjid bagi pihak dia, ataupun menggali perigi di tempat yang orang perlu air dengan cara ambil daripada perigi, maka di kos menggali perigi itu dibayai, dan orang membayai niat ini bagi pihak si mati, beri manfaat kepada dia. Dan menanam pokok, sama ada dilakukan menggali perigi, menanam pokok ini ketika dia hidup memberi manfaat kepada dia selepas dia mati, kerana manfaat itu masih berjalan, ataupun orang lain yang gali perigi, tanam pokok bagi pihak dia, dan juga doa bagi dia, bagi orang mati itu dengan ijma' para ulama, itu memberi manfaat kepada si mati. Yang ini yang saya sebut tadi, ya, di muka surat 231. Isu dikatakan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melarang membaca Quran bagi orang mati. Tak betul, ya. Imam Syafi'i tidak larang. Tapi kalau baca sampai ke tak sampai pahala, riwayat daripada Imam Syafi'i kata tak sampai. Lalu cuba lihat di muka surat 231, ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan, inna masyhural mazhabi, sesungguhnya yang masyhur dalam pegangan Imam Syafi'i, ai fi tilawatil Quran, tentang isu membaca Quran bagi orang mati tak sampai pahala, mahmulun ala ma idza qara'a la bihadratil mayyit, iaitu itu dipakai apabila orang itu membaca bukan di sisi mayat. Kalau di sisi mayat itu memberi manfaat kepada dia, ataupun walam yanwis sawabalahu, atau dia tidak berniat bahawa pahala itu bagi si mati, au nawahu walam yad'u, atau dia ada niat tapi dia tidak berdoa, moga-moga Allah sampaikan. Jadi ini keterangan daripada orang yang pakar dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kemudian di bawah muka surat 231 itu,
Wa qad tawatara anna Syafi'i yazara Laisa bin Sa'din. Telah tawatur, maknanya telah sampai periwayatan daripada bilangan perawi yang ramai, sekira-kira tidak ada keraguan bahawa ini benar-benar berlaku, bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menziarahi maqam Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, satu orang ulama, satu orang faqih yang hebat pada zaman itu. Wa asna khaira, jadi kita ni sunat cerita kebaikan orang mati. Jadi Imam Syafi'i puji kebaikan, kehebatan Imam Lais. Kita lain pula. Sehari dua ni ada orang jahil menghina Imam Abu Hanifah. Dia kata Imam Abu Hanifah ni tak erti hadis dan sebagainya. Dia kata Imam Abu Hanifah ni banyak guna akal tapi tolak hadis. Ini orang bercakap tidak ada ilmu, tidak ada kefahaman. Sedangkan seumpama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang digelar beliau tu Nasirus Sunnah, penolong kepada sunnah Nabi SAW, Imam Syafi'i sendiri mengatakan setiap orang terhutang budi kepada Imam Abu Hanifah dalam bab ilmu fiqh. Walaupun beliau beza mazhab, ya. Banyak fatwa Imam Syafi'i yang tak selari dengan fatwa Imam Abu Hanifah, tapi tetap tidak menghalang Imam Syafi'i daripada menghormati dan mengkagumi kehebatan keilmuan Imam Abu Hanifah. Mari jahil lah Arab tukang mana, dia kata Imam Abu Hanifah ni tak reti hadis. Dia kata, sampai ada saya baca dalam ulangan komen mengatakan, dia kata Imam Abu Hanifah kafir 200%. 200% dia kata kafir. Padahal kalau kita kata pada orang biasa, ya, orang lekeh, dia zahir orang Islam tapi semayang tak berapa jaga, ya, buat maksiat, kita kata dia ya kafir pun risiko tinggi. Sebab kalaulah dia hanya fasik, dia tak kafir. Dia hanya fasik, orang yang Islam tapi banyak buat dosa. Patah balik tuduhan kafir itu kepada yang menuduh. Tiba-tiba dia berani kata kafir kepada seorang imam yang disepakati keimaman dia oleh umat Islam. Semua sepakat. Tak semesti ikut Imam Abu Hanifah, kita mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak deny kalau Imam Abu Hanifah itu orangnya hebat, orangnya alim, orangnya apa. Bahaya zaman sekarang, orang-orang bercakap dengan berani dalam keadaan jahil atau tidak faham, cenderung untuk menghina para ulama yang hebat. Ini bahaya, ini sangat bahaya. Bahkan dikatakan luhumul ulama masmum, daging para ulama itu beracun. Siapa pula nak makan daging orang manusia? Bukan. Secara kinayahnya, bahkan dalam Al-Quran pun menyamakan, kalau kita mengumpat saudara kita kan macam kita makan daging saudara kita. Jadi orang yang mengumpat orang biasa ibarat makan daging dia pun sudah jijik, sudah tak elok. Orang yang mengumpat mencaci maki pada alim ulama itu ibarat memakan daging yang beracun. Pasti akan ada kemudaratan kepada orang yang buat demikian. Hati-hati. Jangan terikut-ikut dengan perangai macam itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memuji Imam Al-Lais bin Sa'ad, kemudian membaca di sisi kuburannya itu khutmatan. Maknanya satu khataman Al-Quran. Bukan hanya baca Wallahu Ahad sebelah kali, bukan hanya baca ayat kursi, bukan. Ya, Imam Syafi'i baca Al-Quran di sisi makam Al-Imam Lais sehingga khatam Al-Quran. Kemudian dia berkata, aku berharap moga-moga amalan aku ini, baca Quran sehingga khatam di makam Imam Lais ini berkekalan, dan itulah yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i sentiasa melakukan amalan tersebut. Baik, sekarang kita pergi kepada tokoh yang menjadi idola kepada golongan yang kononnya mengatakan amalan orang hidup tidak memberi manfaat kepada orang mati, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, makna himpunan-himpunan, ya, collection fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, dinyatakan sebagaimana berikut. Wa su'ila aman halala sab'ina alfa marratan wa ahdahu lil mayyiti yakunu bara'atan lil mayyiti minan nari hadithun sahihun amla. Ini bagi setengah orang dia mungkin pernah dengar, ya, amalan ini. Kalau kita itu kematian ibu bapa ataupun sesiapa orang yang kita sayang, macam mana cara kita nak tolong dia? Nak bagi duit dah tak boleh, nak bagi makanan dah tak ada maknanya.
Jadi iaitu dicadangkan supaya kita itu bertahlil sebanyak 70,000 kali. Dan kita menhadiahkan tahlil yang 70,000 itu kepada orang mati tadi, kepada mak kita ke, kepada ayah kita ke, maka itu akan menjadi pembebasan daripada api neraka. Ya, ini amalan yang dicadangkan untuk kita lakukan terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi ada orang tanya kepada Imam Ibn Taymiyah tentang isu ni. Jadi kata dia, yang kata tahlil 70 kali, 70,000 kali, kemudian dihadiahkan kepada si mati, itu akan membantu dia bebas daripada api neraka. Ni hadis sahih ke tidak? Orang tanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, ini hadis sahih ke bukan? Lalu dijawab, ditanya lagi, wa idza halala al-insanu wa ahdahu ila al-mayyit yasilu ilahi sawabuhu amla. Apabila seseorang manusia itu bertahlil dan dia menghadiahkan tahlil itu kepada si mati, sampai kepada si mati pahalanya atau tak sampai? Jadi ini soalan yang diajukan kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Jawab beliau, fa ajaba. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah menjawab, idza halala al-insanu hakaza sab'una alfan aw aqalla aw aksara wa ahdiyat ilaihi. Apabila seseorang bertahlil seperti itu, iaitu 70,000, atau mungkin dia bertahlil kurang daripada itu, tak laratlah 70,000 nak tahlil. Tahlil 100 kali dengan imam tu pun kita dah panas, bilalah imam nak berhenti. 70,000 jam terus. 10,000 je lah, paksa habis 10,000. Maknanya Al-Imam Ibn Taymiyah kata, kalau dia soalan 70,000, tapi jawapan Al-Imam Ibn Taymiyah ni lebih luas. Kalau dia bertahlil 70,000, atau dia bertahlil kurang daripada itu, atau dia bertahlil lebih daripada itu, dan dihadiahkan pahala tahlil itu kepada si mati, Allah Ta'ala memberi manfaat dengan yang demikian itu. Ini pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Maknanya amalan yang dilakukan oleh orang hidup dengan izin Allah itu memberi manfaat kepada orang yang mati. Tapi pada pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, walaisa hadza haditsan sahihan wala dha'ifan wallahu a'lam. Tapi kata beliau, ini bukan sabit dalam hadis. Orang itu kan tanya, hadis sahih ke hadis tidak sahih? Kata beliau, bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Tapi kalau diamalkan, pahalanya itu sampai kepada si mati. Berbeza dengan sebahagian daripada orang yang mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah sekarang ini, mereka seolah-olah kalau tak ada hadis pasti benda itu sesat, pasti benda itu batil. Padahal boleh jadi masih bersandar dengan dalil-dalil yang umum. Ada orang kata sesat orang yang ajar setiap kali nak suap makanan baca bismillah. Setiap kali nak suap, kita kalau nak makan baca bismillah tu kita tahu kan, nak makan dapat sepinggan nasi, bismillahirrahmanirrahim, makan sampai habis. Ada setengah orang dia bagi petua macam ini, kita makan nasi, nak suap, bismillahirrahmanirrahim, kunyah makan, ambil lagi satu, bismillah lagi, Jadi dia kata orang yang ajar macam tu sesat. Sebab Nabi ajar bismillah sekali, dia ajar bismillah setiap kali nak suap. Jadi ini adalah kegopohan dalam menyesatkan, kerana tidak semestinya sesuatu yang tidak sabit dalam hadis secara direct, maka sesat dilakukan. Ini yang Al-Imam Ibn Taymiyah jelas dia kata, amalan tahlil 70,000 di sisi dia bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Tapi kalau dilakukan kan tahlil itu jelas ibadah. Zikir. Ibadah zikir ada pahala. Kalau dihadiahkan pahala itu sampai. Tak mesti kena satu hadis khusus, siapa yang baca 70,000 begini, tak semestinya. Tapi kalau nak mengatakan itu membebaskan daripada api neraka, itu barangkali tentulah ada dalil, ada sandaran daripada dalil syar'i, Quran ataupun hadis. Tapi kalau sekadar pahalanya sampai, itu masih terpayung dengan dalil yang umum. Jadi semata-mata Nabi SAW berpesan, apabila kamu makan, hendaklah kamu baca bismillah. Tidak berarti limit bismillah mesti sekali.
Mana orang yang beramal bismillahirrahmanirrahim maka dah sekali saja sudah beramal dengan hadis. Tapi tidak berarti orang yang setiap kali nak surat bismillah itu terus jadi sesat. Baik. Beliau juga mengatakan bahawa sesiapa percaya bahawa seseorang tidak dapat memperoleh manfaat selain daripada amal dan usahanya sendiri, mana orang tu mendakwa, orang tu kalau dia beramal dia dapat manfaat. Kalau orang lain amal dan hadiahkan untuk dia tak ada manfaat, maka kata Al-Imam Ibn Taymiyah, orang itu telah menyalahi ijma' para ulama. Al-Imam Ibn Taymiyah beliau sendiri terkenal sebagai ulama yang banyak melanggar ijma'. Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab Al-Ujibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah menyebutkan bahawa lebih kurang 60 ijma' ulama' dilanggar oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Ya. Sebahagian dalam perkara akidah dan sebahagian dalam perkara cabang, yakni perkara fiqh. Itu pun dalam keadaan beliau terkenal berfatwa dengan fatwa-fatwa yang melanggar ijma'. Dalam isu ini beliau berpandangan orang yang kata pahala orang lain tak sampai kepada orang mati itu melanggar ijma', kata Ibn Taymiyah. Lalu beliau membawa 21 hujjah tentang bolehnya orang lain mendapat manfaat daripada amalan orang lain kepadanya. Jadi sekurang-kurang kalau orang tu masih lagi dia kata tak, bagi saya tak sampai, maka dia kena berlapang dada. Ulama-ulama ramai yang kata sampai, termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah. Di dalam kitab Hukum Syar'iyyah Al-Islamiyah fi Ma'tam Al-Arba'in, hukum syarak, hukum Islam lah, tentang amalan maktam, ya, 40, ya. Kan kita lepas kematian 40 hari kita ada buat tahlil, jamu makan dan sebagainya. Syekh Ibn Taymiyah berkata, as-sahihu annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadatil badaniyyati minas salati was-shaumi wal qiraati kama yantafi'u bil ibadatil maliyyati minas sadaqati wa nahwiha kama law du'iya lahu wastughfira lahu. As-sahih, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahawa si mati mendapat manfaat dengan segala jenis ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan, seperti salat, puasa, ya, membaca Al-Quran. Kalau dilakukan bagi pihak si mati, dapat manfaat. Sebagaimana si mati itu juga mendapat manfaat dengan ibadah-ibadah dalam bentuk harta. Tadi ibadah dalam bentuk tubuh badan. Kita bergerak, lakukan solat, kita menahan badan kita daripada makan, minum, puasa, ya. Lagi buat haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Itu kalau dibuat untuk si mati, bermanfaat untuk dia. Ataupun ibadah harta seperti sedekah. Kita bersedekah bagi pihak si mati, kita wakaf bagi pihak si mati, ya. Maka itu memberi manfaat. Sama seperti kalau didoakan dan dimohon ampun untuk dia, juga memberi manfaat. Jadi ini pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah. Murid beliau, murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, murid setia beliau, iaitu Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sampai pahala amalan orang hidup kepada orang mati. Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah antara rujukan besar golongan yang menolak pendapat sampainya pahala amalan orang hidup kepada orang mati. Jadi mereka ini mengidolakan dua tokoh silam, ya, Al-Imam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dua tokoh silam ini diidolakan oleh golongan ini. Tetapi dalam isu ini, fatwa idola mereka tidak selari dengan pendirian mereka. Dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan tentang isu sampai tak sampai pahala ni, al-jawabul jayyidu indi ayyuqala al-insanu bi sa'yihi wa husni
usyratihi iktasabal asdiqa'a wa auladal aulada wa nakahal azwaja wa asdal khaira wa tawaddada ilan nasi fatarahhamu alaihi wa ahdau lahul ibadati wa kana dhalika atharu sa'yihi. Jadi bila ada orang kata wa alla salil insani illa ma sa'a, tak dapat bagi seorang manusia itu kecuali apa yang diusahakan. Jadi macam mana orang lain usaha dia dapat pula? Orang lain yang bertahlil, orang lain yang baca Quran, orang lain yang berdoa, orang lain yang bersedekah, macam mana pula orang mati boleh dapat? Padahal sepatutnya dia hanya dapat usaha dia. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim menjawab dalam kitab Ar-Ruh. Jawapan yang baik di sisi saya, kata beliau, adalah dikatakan, dijawab untuk orang yang bangkang kata tak sampai pahala dan sebagainya tadi, bahawa manusia itu dengan usaha dia, masa dia hidup dulu dia berusaha, dia hidup dengan masyarakat tu baik, dengan kebaikan dia suka tolong orang, dia tak menyakiti orang dan sebagainya, itu dia dapat ramai kawan. Okay. Dan ketika dia hidup di dunia, dia berusaha, dia mendapat zuriat, anak cucu. Ketika dia hidup di dunia, dia berusaha, dia dapat berkahwin dengan isteri, dia dapat melakukan kebaikan, dan dia dapat menimbulkan kasih sayang dalam hati manusia. Maka apabila dia meninggal dunia, kawan-kawan, anak-anak, cucu, isteri rasa kesian kepada dia, rasa teringat kepada dia, dan mereka lalu menghadiahkan ibadah mereka kepada dia. Maka itu sebenarnya kesan daripada usaha dia dulu. Ini interpretasi daripada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah untuk menjustifikasikan bahawa amalan orang-orang yang masih hidup memberi manfaat kepada orang mati daripada sudut bahawa itu sebenarnya kesan daripada amalan dia juga ketika dia masih hidup dahulu. Dia buat baik pada orang, sebab itulah orang tu nak berdoa untuk dia. Betul pun. Cuba orang tu perangai tak senonoh masa hidup dulu. Suka kacau orang, ya. Suka pukul orang, suka ambil harta benda orang, suka fitnah orang, ya. Kadang-kadang bila orang dia mati pun kata baguslah, aman sikit kampung ni, ya. Dah mati dah hamba Allah, tak apalah, harap-harap lepas dia tak ada ni tenanglah sikit taman kita ni. Ada orang macam itu. Tapi bila ada orang yang orang lain sanggup buat amal ibadah dan hadiah pahala kepada dia, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, itu hakikatnya daripada amalan dia ketika hidup dahulu. Dan berkenaan baca Al-Quran, dalam kitab Ar-Ruh, dalam kitab yang sama, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerangkan yang bermaksud adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mati secara sukarela, secara ikhlas, tanpa mengambil upah, bukan kerana nak duit dan sebagainya, maka ia sampai kepada si mati sebagaimana pahala puasa sampai, pahala haji sampai, maka pahala baca Quran juga sampai. Bahkan pengasas fahaman Wahabi atau gerakan Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, membenarkan sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayat. Tak tahulah kalau ada yang sokong Wahabi lebih strict, rigid daripada pengasas Wahabi sendiri. Dalam kitab beliau Ahkam Tamanil Maut, beliau tidak menentang bahawa sampainya pahala bacaan Al-Quran itu apabila dihadiahkan kepada si mati. Selesai. Jadi kita akan pindah kepada bab baru, iaitu bab yang ke-11 berkaitan tentang kuburan. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Ada masa dalam 3 minit lagi. Baik. Jadi selesai bab 10 ya. Tentang zikir dan juga bacaan dah selesai. Sekarang bab yang ke-11 iaitu tentang perkara-perkara yang dilakukan yang ada kaitan dengan kuburan. Yang pertama, apakah hukum menabur bunga di atas kubur selepas pengkebumian? Ini amalan yang biasa dilakukan. Lalu ada kita dapat WhatsApp, mereka kata beza antara adat orang Melayu dengan syariat Islam. Dalam bab nanam mayat ni kata dia, ini hanya adat orang Melayu je.
Syariat Islam tak ada pun dalil macam itu. Salah satu yang dikatakan hanya adat orang Melayu adalah tabur bunga. Apa hukum? Jawapannya dibolehkan. Malah selain daripada bunga, pelepah atau ranting-ranting yang basah dan segar pun boleh digunakan. Mana dalil? Iaitu nanti kita akan lihat ya dalam kuliah akan datang. Dalil menabur bunga di atas kuburan ini daripada ayat suci Al-Quran, daripada hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga fatwa daripada para alim ulama berdasarkan hadis tersebut. Jadi biar kita amalkan itu, kita pun tahu, oh ini rupanya sandaran amalan kita. Bukan hanya kita ikut-ikutan saja ya. Nampak orang tabur bunga, kita pun tabur bunga. Ada sandaran daripada Quran, daripada hadis dan juga daripada fatwa para alim ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.